Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jilid yang keempat, muka surat yang ke-11. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula kebajikan dan kejahatan ada kalanya amal dengan hati, iaitu menghapuskan segala dosa. Seperti ia menghinakan dirinya. Jadi bermula kebajikan dan kejahatan ada kalanya amal dengan hati. Ia ada hak amal dengan hati, ada dengan hak amal dengan zahir. Kita sebut sama-sama dah. Kebajikan ia ada hak zahir, hak batin. Begitu juga kejahatan, dia ada hak zahir, dia ada hak batin. Tapi hak mana power hak batin. Sama ada dari segi baik ke jahat ke, power hak batin. Contoh kalau macam ke hak jahat, hak zahir, contohnya mencuri, berzina, contohnya itu hak zahir. Riya, ujub, takabur, itu hak batin. Mana berat, dosa belaka tu, dosa besar belaka tu. Tapi hak beratnya hak batin lagi bahaya. Begitu juga dengan kebajikan hak zahir dengan hak batin. Sembahyang zahir, puasa zahir. Hak batin sabar, redha, khusyuk, tu. Maka pahalanya lebih besar daripada hak amal ibadat hak zahir. Tu. Kalau ibadat zahir disertakan dengan hak batin, contohnya sembahyang dengan khusyuk, tu power lah. Kalau maksiat zahir disertai dengan maksiat batin, lagi dahsyat, lagi teruk, lagi besar dosanya. Bagaimana? Buat maksiat zahir tapi bangga dengan maksiat, tu bangga tu maksiat batin. Buat maksiat zahir, contohnya mencuri sebagai contoh zahir, bangga dengan maksiat dia tu, batin. Jadi lagi teruk, lagi power dosanya. Sebab itulah kalau kita tengok orang sufi, kadang-kadang kita tengok amal ibadat zahir biasa sikit. Ada seorang kiai daripada Indonesia, dia cerita dia bersuhbah dengan seorang sufi lah, yang dikatakan awliya illah juga. Dia nak bersuhbah dengan ulama' ni, seorang kiai ni. Dia subuh 24 jam, daripada pagi sampai pagi esok. Pas dalam tidur lah dia bersubuh. Jaga, semua jaga dia, kebajikan untuk guru tu. Dia perhati lah. Dia tengok amalan ulama' ni taklah dia tak suka lah, tak macam orang cerita dia ni orang soleh, orang wali, gini. Biasa je macam orang ramai. Macam biasa. Namun dia sedar bahawasanya bukan ditilik hanya amal zahir sahaja. Dia kadang-kadang orang ni amal zahir dia sikit, tapi amal batin dia banyak. Amal hak batin dia banyak, nak banding dengan amal hak zahir. Jadi kita kena buat belaka zahir dengan batin, tapi keutamaannya kena hak batin dulu. Kalau amal zahir kita sikit je, tak ada masalah, tapi yang penting batin tu banyak. Sabar, berasa syukur, qanaah, tu. Fikir tentang umat manusia. Fikir tentang nasib orang Islam. Ya belaka tu. Tu besar pahala. Macam kita ni, kenapa ibadat zahir, ibadat batin? Sebab
Ya, ibadat batin, bila benda tak nampak, kita rasa macam ni tak ada pahala je kan. Sebab tu kita banyak tubuh ibadat zahir, macam baca Quran ke, zikir ke, sedekah. Nah, ibadat batin tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab anggap macam dia biasa-biasa je. Tak? Tapi di sisi Allah, ibadat batin luar biasa daripada ibadat hak zahir lagi. Begitu juga dengan maksiat zahir dengan maksiat batin. Jadi, bagi orang yang ada iman dalam hati, dia begitu takut dengan maksiat hak zahir, istighfar. Tapi dalam masa sama dia lupa maksiat batin hak dia buat tu, riak ke, ujub ke, takabur dan sebagainya. Kan kita belajar dah bab nafsu. Kita orang awam lewa nafsu lawamah. Lawamah ni terlepas daripada penyakit ujub, riak, takabur, terlepas lah tu penyakit tu. Kalau kita belajar dah kemarin. Jadi benda-benda gini kita tak perasan, barang tak nampak. Bila barang tak nampak, kita hanya taubat tumpu kepada maksiat hak zahir sahaja. Bila tumpu maksiat hak zahir sahaja, kita lepas pandang maksiat batin. Hak ni lah Imam Ghazali kata, dikhawatiri mati su'ul khatimah. Ni bahayanya. Sebab hak zahir sahaja nampak, tak nampak hak batin. Ia sebenar kasyah, sebenarnya hak hebatnya. Bukan kita nak boleh baca fikiran orang, bukan kita tahu aib orang. Ada Allah bagi kasyah kepada sahabat Nabi, dia tahu orang ni buat apa tadi. Kenapa? Sehingga dia berdoa kepada Allah supaya hilang kasyah tu. Dia kabut tengok aib orang. Tapi kasyah hak hebat sebenarnya, Allah buka aib kita depan kita. Nampak, oh gini silap aku ni, aku buat salah. Hak tu kasyah hak sebenar-benarnya. Baik. Mana seperti contoh menghina diri kepada Allah, rasa hina depan Tuhan. Tu antara amal zahir, amal batin tu besar pahala. Ingat sifir dia, amal zahir, amal batin, besar hak batin. Sifir, ingat pegang sifir lagu tu. Dia ustaz kan semayang kan hebat ustaz, tiap agama betul. Dah kalau mu mayat nak khusyuk, nak pergi lagu mana? Sama macam Imam Ghazali kata, sama macam kita bagi mayat wanita cantik. Memang comel wanita ni, comel, kita bagi hadiah kepada raja. Tapi mayat, apa benda? Comel tak? Oh comel. Mayat, tak ada benda kau. Gitu. Memang ibadat semayang power hebat, tapi tak khusyuk. Lala ibadat lagu tu. Situ. Tu kena ada hak batin. Sebab tu orang sufi, dia menekankan ibadat hak batin nak banding hak zahir. Batin tekan. Sebab jalan nak menuju usul ila Allah, sampai kepada Allah, ibadat batin. Kalau kita hanya tekan ibadat zahir saja, tak tumpu kepada ibadat batin, harapan kita nak hati kita usul ila Allah, sampai ke hadirat Allah, tak akan sampai ya. Sorry, minta maaf. Tu je, cara mudah faham. Kalau hanya semata-mata hak zahir sahaja, tak masuk sekali dengan hak batin. Dan memohon ampun akan dosa dan minta maaf akan Allah Ta'ala dalam hatinya. Lagu mana? Insah dengan dosa hak dia buat, nyesal, azab. Tu hak batin tu. Dia insah main mana? Kalau sebut mulut, insah zahir. Kalau mari di hati, Allah. Tu batin lah. Nampak tak? Tu besar pahala. Memohon ampun dan dosa, minta maaf akan Allah Ta'ala dalam hatinya, serta ia tiada takabur atas segala hambanya, hamba Allah. Bila dia berhadapan dengan hamba-hamba Allah, contohnya kalau dia ni orang hebat, raja ke, ulama ke, orang besar ke, bila berhadapan dengan orang bawah, dia rasa dia ni tak ada gapa-gapa, tak hebat pun, di situ hang sama sahaja. Bahkan orang ni lebih hebat dah, tu lagi rasa lagu tu besar pahalanya tu. Tu ibadat batin, besar pahala dia. Dan lagi ada dalam hati itu menjalankan, berbuat kebajikan kepada manusia. Tengok ulama-ulama kita dulu kan,
Malah duduk fikir tentang masalah ummah, duduk nengung masalah ummah, jahilnya ummah, banyak maksiat berlaku, menengung. Mikir tu tentang kebajikan manusia tu, itu adalah ibadat batin. Tak fikir tentang kemiskinan, macam mana nak tolong, nak orang Islam susah macam mana. Apa dia belaka tu? Nah, berbuat kebajikan kepada manusia dan berbuat ibadat kepada Allah. Mikir masalah tu, itu adalah ibadat batin, ibadat hati. Dan ada kalanya amal dengan lidah, bahawa mengaku ia kepada Allah Ta'ala akan diri itu berbuat maksiat, serta mengucap istighfar dengan katanya Rabbi inni zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dhunubi. Ada juga dengan lidah, bahawa mengaku ia kepada Allah akan dirinya buat dosa. Aku ni bukan siapa-siapa, pendosa. Itu amal zahir. Tapi ingat, jangan dalam hati berlawanan, tak jadi. Dalam hati, mulut cakap aku ni bukan hebat pun, aku orang biasa-biasanya, dosa banyak. Tapi dalam hati tujuan nak orang nampak dia ni, oh warung dia ni bagus, riak pula. Tak jadi, dosa besar tu. Kan? Buat apa kita nak sombong-sombong, nak takabur cakap depan orang kan? Tak. Kita sama je di situ. Kita lemah belaka. Mulut comel dah tu. Hati, tujuan apa cakap lagu tu? Tujuan biar orang tengok dia ni memang zuhud sungguh. Tak. Memang tawaduk sungguh. Niat lagu tu, hak tu, walaupun mulut sebut kebajikan, hati batin maksiat, maka mulut tadi jadi dosa sebut. Haram, dosa besar. Situ. Tu kena jaga tu. Ya, kalau daripada batin comel, mulut tubik comel. Tapi kalau tubik daripada mulut comel, batin benda tu. Nampak? Mulut comel dia sebut, batin benda tu. Tapi kalau batin comel, yang akan keluar daripada mulut tu comel-comel juga. Dan banyak istighfar, contohnya Rabbi inni zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dhunubi. Tuhanku, aku menzalim akan diriku dan berbuat kejahatan, maka ampun olehmu akan daku dosaku. Tu banyaklah contoh-contoh istighfar tu. Banyak. Tu salah satu daripadanya. Dan demikian lagi, ia membanyakkan mengucap istighfar seperti yang tersebut. Berbagai-bagai kaifiatnya banyak disebut. Kaifiatnya gini banyak. Di dalam bab pada bicara doa, dan dalam bab pada bicara doa dan zikir. Mana? Pada robok yang pertama dahulu itu. Pada robok 1/4 yang dahulu itu. Kita tengok dalam kitab dia tu 1/4 Imam Ghazali bahas dah tentang kaifiat doa dan zikir. Kita tengok di sana lah. Dan ada kalanya amal dengan anggota, iaitu seperti bahawa membanyakkan berbuat ibadat seperti sembahyang, memberi zakat, sedekah, puasa dan haji. Tu anggota. Jadi ibadat zahir ni ia kait dengan badan. Kan? Lidah, badan juga. Sembahyang, badan. Zakat, badan. Puasa, badan. Badan lagi, haji, badan. Dan barang sebagainya. Sebab itulah kita belajar syariat untuk membaiki badan kita. Nak comel badan kita. Kita belajar ilmu tasawuf nak baiki hati kita. Nak? Dan barang sebagainya daripada segala amal yang kebajikan, maka ada sekaliannya tersebut itu menghapuskan dosa. Semua amal-amal tadi menghapuskan dosa. Tengoklah, kalau kita buat amal kebajikan tanpa ada taubat, ia menghapuskan dosa kecil sahaja. Kalau kita buat amal semua amal kebajikan, dalam tu ada taubat, maka ia menghapuskan segala dosa besar dan dosa kecil. Lagu tu. Kalau semata-mata, kalau kita tak taubat tapi semata-mata buat amal kebajikan tanpa ada taubat, tak. Hak tu hanya menghapuskan dosa kecil sahaja. Dosa besar tak boleh lah. Dosa besar obat dia dengan taubat, dia tak jadi. Seperti asar yang diwayatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, wa fil athari ma yadullu ala anna adh-dhanba idza taba'a bi thamaniyati a'malin kana al-'afwu anhu marjuwan.
Dan tersebut dalam asar daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atas bahawa dosa itu apabila diiringi dengan lapang amal. Kita buat maksiat diiringi dengan lapang amal ini, nescaya diharapkan daripadanya dimaafkan oleh Allah Taala. Apa dia? Arba'atun min amalil qulubi wa hiya taubatu awil azmu 'ala taubah wa hubbul iqla'i anhu wa khaufil 'iqabi 'alaihi wa raja'ul maghfirah. Yang 4 perkara itu daripada amal dalam hati. Apa dia? Pertama, taubat. Tu amal hak pertama kena taubat. Hak taubat tu dia ada rukun-rukun dia. Hak kita belajar dah. Kalau dosa kita berkait dengan Tuhan sahaja, 3 rukun. Kalau kait dengan hak Adam, 4. Cuma kadang-kadang ni kalau dosa berkait dengan hak Adam ni, manusia tak lepas pandang. Ada. Contoh yang ambil barang orang, lepas tu dia pulang balik minta maaf. Dia minta maaf dah. Akhirnya minta maaf ataupun ganti barang dan sebagainya. Ketika kita pulang balik barang yang kita ambil, kita curi, kita rampas, ke dok kira lah, kita maaf, adakah selesai taubat kita? Jawapannya rukun taubat ada berapa? Kalau kait dengan hak Adam ada 4. Tapi kita minta maaf ke dia baru selalu. Ada 3 lagi, tahu mana? Hak ni gambar lepas pandang. 3 lagi tahu mana? Mana apa? Stop daripada melakukan maksiat hak kita buat. Kalau curi dah, stop daripada mencuri, tak mencuri dah. Bukan duit pok leh aja, duit pok ik ke pok suh ke aku takkan ambil dah. Nampak tak? Yang kedua, nyesal apa kita buat. Yang ketiga, berazam. Hak 3 tu ada tak? Masa kita pulang balik kepada barang orang hak kita ambil, hak curi tu, 3-3 ni ada tak? Kalau tak ada, tak settle lagi rukun taubat. Kita dikira baru baru. Tak? Ada orang tanya soalan hari tu. Masa kita ngajar dalam bab hijab, bab golongan orang yang ditahankan harta dia. Iaitu kanak-kanak kan, harta kanak-kanak kan kita boleh ambil. Walaupun ayah sendiri pun tak boleh ambil. Sebab kanak-kanak ni dia bukan ahli tasarruf dan juga bukan ahli tabarruk. Oleh kerana kanak-kanak bukan ahli tasarruf, kita tak boleh minta dengan dia, izin dengan dia, dia bukan ahli tasarruf. Kalau dia bagi sedekah pada kita pun kita boleh ambil sebab dia bukan ahli tabarruk, dia bukan ahli kebajikan. Jadi kalau kita ambil bagi ayah, ambil harta kanak-kanak, anak dia, tak, dosa lah. Dah kali halal ustaz, dia tanya. Halal pun tak boleh sebab kanak-kanak dia bukan ahli tabarruk. Tak, kalau dia halal lepas balik tu dia halal. Tak. Kalau dia halal lepas balik, tak ada hal. Dia halal. Tapi tak settle lagi. Bila anak kita balik dah, dia halal, baru lepas rukun taubat. 3 lagi, tak tahu mana 3 lagi. Dah 3 lagi tak tahu mana. Apa dia? Dia nyesal, berazam, takkan buat dah. Tu. Jadi kalau semata-mata dia halal, start anak kita balik dia halal, apa ayah ambil barang kita belum ni kita halal lah. Baru lepas rukun taubat. Dah 3 lagi tak tahu mana. Situ. Bila 3 lagi kita dok laksanakan rukun taubat, maka tak settle lagi taubat kita. Bila tak settle, kita tangguh, maka dosa tangguh taubat pula 1 dosa pula. Tangguh lagi kau berat dosa kita. Hak kilo jadi 2 kilo. Tangguh lagi jadi 3 kilo. Tangguh lagi jadi 4 kilo, 5 kilo dan sebagainya. Situ. Sama dia kena taubat dan atau mencita-cita atas taubat. Lagu mana mencita atas taubat? Contoh ginilah. Dia tinggal semayang zaman balaga dia. Lepas tu dia nak taubat. Kan? Apa makna taubat? Kena stop daripada melakukan dosa. Apa dia dosa? Dosa sebab tinggal semayang. Jadi stop lagu mana? Kena semayang lah. Itu maksud stop meninggalkan maksiat, iaitu wajib kena semayang. Wajib semayang serta kena apa? Kena qada. Situ. Qada itu wajib kena segera. Wajib kena segera. Namun yang kata wajib segera itu kata ulama, selagi mana selain daripada hak penting-penting. Contohnya kalau kita ngatuk, tidur dulu. Kalau kita kerja. Kan qada kan, sembahyang kan wajib kena laksana.
Kecuali rehat, makan minum, kerja, cari nafkah, hak tu. Masa kita rehat, makan minum, hidup atau cari nafkah, kita tanam azam kita, waktu rehat aku nak qada balik. Tu antara makna berazam cita-cita atas taubat. Ia cita-cita ingin taubat. Semayang mu qada lagi kat mata mu taubat, mu qada semayang. Tengah proses qada sekarang ni aku tengah kerja. Habis kerja, rehat tak aku qada ah. Ada. Jadi sekarang ni tak qada lagi sebab tengah kerja. Nampak? Tengah kerja. Jadi masa tengah kerja tu dalam hati memang azam nak qada. Kan qada kan salah satu daripada rukun taubat. Itu bagaimana azam, cita-cita. Situ. Dan kedua, kasih meninggalkan daripada dosa itu. Itu bagi azam tak nak melakukan dosa lagi. Kasih tak meninggalkan, tak nak buat dah. Dan ketiga, takut akan seksa atasnya. Bila dosa kau fikir tentang azab Tuhan, dahsyatnya gini, mari gerung dan sebagainya. Dan keempat, mengharap ampun daripada dosanya. Kena ada dua tu. Rojak dengan khauf kena duduk sekali. Dalam kalau kita belajar tentang tasawuf, rojak mesti kena 50, khauf kena 50. Kalau rojak tak sama dengan khauf, masalah. Kalau orang ni buat dosa tapi khauf dia takut lajak, khaufnya ni melebihi rojak, dia akan jadi putus harapan, putus rahmat Allah. Aku tak ada harapan dah, syurga aku ni ada neraka dah. Sebab ada orang hak jenis khauf lajak sampai dia buat maksiat dia tak mau taubat. Apa tak mau taubat? Tak ada harapan awak ni taubat ada. Aku ahli neraka dah. Ada dia pernah cakap lagu tu. Bahaya. Kalau khauf lebih, kalau rojak lebih bahaya juga. Allah kan Maha Pengampun. Tak apalah buat dosa pun, Tuhan Maha Pengampun. Ya Allah, bahaya juga situ lebih. Dia kena nak rojak 50%, khauf 50%. Lagu mana rojak? Tu dah sesungguhnya rahmat Tuhan ni sangat luas. Allah Maha Pengampun. Dah. Kita akan usaha istighfar. Sambil-sambil kita istighfar menyesal tu, mari khauf pula. Aku kena hati-hati dah supaya tidak terjerumus dalam maksiat. Tu. Dia nak 50-50. Khauf dengan rojak mesti kena 50-50. Sama juga kalau kita nak mengajar. Kalau cerita bab neraka, saja neraka, tak ada syurga-syurga, nikmat ke, istighfar ke, ampunan ke, ada rahmat ke, orang dengar jadi down, takut. Tak ada apa dah. Bila takut, ia akan putus rahmat Tuhan. Dosa besar putus rahmat Tuhan tu. Kalau jenis rojak lajak, syurga Allah bagi keampunan gini, buat dosa macam mana pun, buat amal ni je Allah ampun. Berpesta lah buat maksiat. Jadi berpesta pula. Dia nak rojak 50, khauf 50. Dia nak gitu. Baik. Arba'atun min a'malil jawarih. Tadi ni 4 pula ni. 4 daripada a'mal jawarih wa an yusalliya aqibaz zambi rak'ataini thumma yastaghfirullaha ba'dahuma 70 marratan wa yaqulu subhanallahil azim wa bihamdihi 100 marrah thumma yatasaddaqu bi sadaqatin thumma yasumu yawman. Yang keempat perkara lagi 4 tadi 4 tambah 4 pula jadi 8 lah. Artinya keempat perkara daripada segala amal, segala anggota itu, iaitu bahawa sembahyang kemudian daripada berbuat dosa 2 rakaat yang berniat taubat daripada dosanya. Dia orang panggil sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat taubat rukun taubat tak? Tak. Kalau kita nak sembahyang sunat taubat tapi kita taubat dah kena rukun je, tak? Faham? Faham lagi ha? Sebab orang silap faham, ustaz kalau kita taubat ni wajib kena sembahyang sunat taubat. Tak wajib sembahyang sunat taubat ni, bukan wajib, sunat je. Yang hak wajibnya rukun taubat tu mu kena laksana. Kalau mu tak laksana rukun taubat tapi sembahyang sunat taubat, Tuhan tak ampun buat dosa mu. Sebab rukun taubat tak sempurna. Ini sunat je lepas kita melakukan bertaubat, sunat sembahyang sunat taubat. Tu. Aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Taala. Kemudian maka mengucaplah astagfirullahalazim. Istighfar lagu mana pun tak ada hal. Dan kita khabar sebelum ni kan, ucapan istighfar bukan rukun taubat.
Sunat sahaja. Kalau kita tidak ucap pun istighfar, tapi kita melaksanakan rukun taubat, Allah ampun dosa kita. Tapi kalau kita istighfar sahaja, tidak taubat, sia-sia. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi tak ada menyesal, tak ada berazam nak tinggalkan, nak stopkan maksiat, maka dosa kita Allah tak akan ampun walau kita istighfar banyak macam mana sekalipun. Kalau ampun hanya dosa kecil sahaja. Situ. Ada. Kadang-kadang orang silap faham. Bila ucap astaghfirullahalazim dikira beres. Dah. Rukun taubat tu kena laksana. Ketika mengucap astaghfirullahalazim, mari tak menyesal apa dosa hang buat. Berazam tak kena tak nak buat dah, tak akan buat dah maksiat lagi, berazam ke dak. Lepas tu pula mustak dak maksiat hak buat tu, stop. Beres settle lah. Cukup 3 rukun. Kalau astaghfirullahalazim dalam hati tak tahulah maksiat ni aku buat kedok lagi agak-agak lah tak buat. Tu bukan azam, tak jadi. Kemungkinan aku lemah, mungkin aku buat main kok gitu, itu bukan azam. Bila bukan azam, walaupun kita ucap astaghfirullahalazim, dosamu tu Allah tak ampun lagi. Situ. Jadi ingat, istighfar bukan rukun taubat. Ramai orang silap faham. Sembahyang sunat taubat bukan rukun taubat, barang sunat je. Hak wajib ni 3 dan 4 kalau kait dengan hak Adam, hak manusia. Hak ni sunat je ni. Kalau kita buat hanya menghapus dosa kecil je ni. Sembahyang sunat taubat, istighfar hanya hapuskan dosa kecil sahaja. Dosa besar tak? Situ. Lepas tu ucap astaghfirullahalazim kan. Kemudian daripada sembahyang sunat taubat lah. Berapa kali? 70 kali. Dan subhanallahal azim wa bihamdihi kita ucap 100 kali. Kemudian maka memberi sedekah dengan suatu sedekah. Kita bagilah sedekah. Sedekah apa benda pun tak kira lah. Kemudian maka puasa sehari. Puasa pula. Dan apabila dibuat seperti yang demikian itu, nescaya diharapkan diampuni Allah Ta'ala akan dosanya itu. Baik. Jadi hak zahir tadi yang disebut sembahyang sunat taubat, istighfar, ucap subhanallah bihamdihi dan puasa itu amal kebajikan. Ia menghapus tak dosa? Ya. Dosa mana? Dosa kecil sahaja. Dan dosa besar? Dosa besar tak dapat tidak kena taubat. Situ kena taubat. Tak lepas dah lari dah. Taubat tu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza amilta sayyi'atan fa'atba'aha hasanatan wa tukaffiruha as-sirra bis-sirri wal 'alaniyata bil 'alaniyati. Apabila telah engkau berbuat akan kejahatan, maka engkau iringi akan dia dengan amal kebajikan. Kalau kita buat silap, buat dosa, cepat-cepatlah kita taubat dan iringi dengan benda hak kebajikan. Macam kita nak minta maaf dengan orang tau. Kita akan buat baik dengan orang tu, tolong orang tu, mudah urusan orang tu. Gitu lah dengan Tuhan. Cepat-cepat kita kena buat amal kebajikan, nescaya menghapus ia akan dia. Yakni habis dosa yang batin dengan kebajikan dan dosa yang zahir dengan amal kebajikan yang zahir. Yakni habis dosa yang batin dengan sebab kebajikan yang batin lah, dan dosa yang zahir dengan amal kebajikan yang zahir. Maksud di situ. Jadi kalau kita buat dosa batin kan dosa besar. Jadi nak hapuskan dosa besar lagu mana? Dengan kebajikan batin. Kebajikan batin tu taubat lah. Taubat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dari kerana hadis ini kata setengah ulama bahawa sedekah sir itu menghapuskan dosa yang diperbuat pada malam. Sedekah sir ni senyap.
Dan sedekah jahrun itu menghapuskan dosa yang dibuat pada siang hari. Ya, sedekah ni pada tanpa pengetahuan orang ni lebih afdal daripada sedekah orang tahu. Sebab apa? Ulama kata lebih afdal sebab bebas daripada riak. Kecuali kita bagi sedekah secara umum ini depan orang ramai, tujuan nak bagi orang lain bagi sedekah kata sebagai motivasi. Kecuali hak tu tak apa. Situ ulama jawab. Sedekah situ menghapus dosa yang dibuat pada malam. Yang ini kinayah. Kinayah kalau kita buat dosa tengah malam ni ibarat benda dosa hak batin lah. Malam ni barang tak nampak kan hak batin. Tu kinayah. Kalau siang kau kinayah kepada dosa siang kan orang nampak maksiat zahir. Ya gitu. Sebagai kinayah. Malam kan barang tak nampak. Tak nampak dia panggil batin. Siang kan benda orang nampak tu dia panggil zahir. Tu kinayah belaka tu. Dan lagi tersebut dalam hadis-hadis yang sahih, anna rajulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni alajtu imra'atan fa asabtu minha kull shay'in illa al-masis faqdi alayya bi hukmi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa qala sallallahu alaihi wasallam aw ma sallaita ma'ana salat al-ghadati fa qala na'am qala innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Bahawasanya seorang laki-laki berkata ia bagi Rasulullah jumpa seorang laki-laki dia temu Nabi, dia mengadu lagu mana? Bahawasanya aku pegang akan perempuan. Kalau kita tengok sesuatu cium-cium raba-raba lah, maka terkena daripadanya sekalian seluruh tubuhnya. Aku raba belaka dah. Malaikat aku tak jimak je, tak zina lah. Malaikat aku tak zina. Maknanya sesuatu je, pegang-pegang je. Maka hukumkan olehmu atasku. Jadi orang lelaki ni menyesal lah. Ya Rasulullah, kau hukumlah aku atas dosa apa yang aku buat ni. Dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala lah. Hukumlah aku menyesal ya Rasulullah. Aku nak taubat dah. Hukumlah aku ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, adakah tidak engkau sembahyang seteku akan fardu subuh? Mu pernah nak sembahyang subuh bersama dengan aku? Nabi tanya. Maka sembuhnya katanya, bahkan pernah ya Rasulullah. Maka sabdanya lagi Nabi, bahawasanya kebajikan itu menghilangkan segala kejahatan. Jadi kebajikan itu menghilangkan segala kejahatan. Mana sembahyang subuh berjemaah kan, besarkan jangan pahala dia, tu kebajikan besar. Sembahyang pula depan Nabi. Maka dosamu hak sebab raba-raba tadi Allah hapus. Allah hapus sebab kebajikan. Maknanya peristiwa ni berlaku dia buat maksiat dulu baru amal kebajikan. Jadi kalau lah orang tu dia buat kebajikan, adakah ia menghapuskan dosa hak selagi akan datang? Kan sahabat dan hadis Nabi kan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan wahtisaban dan mengharap pahala daripada Allah, Allah ampunkan dosanya hak sebelum tu dan selepas. Kalau hak sebelum tu tak ada masalah lah. Hak sebelum, hak lepas tu Tuhan ampun lagu mana, tak ada dosa lagi. Ulama jawab, hak dosa hak selepas tu Allah ampunkan juga. Maknanya apa? Maknanya Allah jaga orang tu daripada melakukan dosa. Tu maksud je. Yang Nabi kata Allah akan ampunkan dosa hak sebelum tu. Nak ampun lagu mana, dosa tak buat lagi. Ampun ni barang hak buat dah, tapi tak buat lagi. Maksud Nabi situ ulama jawab, iaitu Allah jaga dia daripada melakukan dosa-dosa. Itu. Jadi peristiwa ni, benda ni ia berlaku dah maksiat, kebajikan hak lepas tu. Kalau Nabi kata, Allah ampun sebabmu ni. Ada. Maka sabda Nabi bahawa kebajikan itu, iaitu sembahyang berjemaah bersama aku ni, menghilangkan segala kejahatan hak raba-raba tadi. Daripada hadis inilah kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Wa hadha yadullu ala anna ma duna zina min mu'alajatin nisa'i saghiratun iz ja'ala salata kafaratan, iz ja'ala salatu kafaratan bimuqtada
qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna illa al-kaba'ir wa 'ala al-ahwali kulluha yanbaghi an yuhasiba nafsahu kulla yawmin wa yajma'u sayi'atihi wa yajtahidu fi daf'iha bil hasanah. Dan adalah hadis yang sahih ini, kata Imam Ghazali, menunjukkan ia atas bahawa yang lain daripada zina itu, iaitu daripada memegang segala, iaitu daripada memegang, pegang, cium, peluk, tu lain daripada zina tu. Imam Ghazali buat istimbat hukum, nah, segala tubuh perempuan itu iaitu dosa kecil. Kan? Sesungguhnya kebajikan menghapuskan segala kejahatan. Kebajikan apa yang dia buat tu? Sembahyang berjemaah bersama dengan Nabi. Dengan sebab sembahyang berjemaah bersama Nabi ni lah Allah ampunkan dosa dia seluruh puan. Jadi Imam Ghazali ambil kesimpulan bahawa seluruh puan ni bukan dosa besar, dosa kecil. Kalau dosa besar tak dapat tidak kena dengan taubat. Sebab lelaki ni bukan taubat pun, sembahyang berjemaah aja. Tu maksud dia. Sembahyang jemaah kebajikan. Dengan sebab Imam jemaah dengan Nabi ni Allah hapus dosa sebab seluruh puan. Jadi seluruh puan sini bukan dosa besar, dosa kecil. Tapi jangan ambil kesempatan pula dosa kecil. Kalau kita ambil kesempatan jadi dosa besar pula. Kan Nabi katakan la saghirata ma'al israr. Nabi katakan tidak ada istilah dosa kecil kalau orang buat dosa kecil itu segera ada israr. Apa makna israr? Ia yang anggap oleh kerana dosa kecil yang anggap remeh, mudah-mudah buat lebih kurang. Kalau kita anggap dosa kecil tu anggap remeh, lebih kurang, maka dosa kecil tu Nabi kata la saghirata, bukan dosa kecil dah, jadi dosa besar. Bahaya pula. Dah. Walau kita ada dosa kecil je. Dosa kecil je. Boleh. Jangan remeh. Nah, kita tak boleh. Jangan buat remeh-remeh lagu tu. Nah. Kerana menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang itu menghapuskan dosa yang kecil. Dan yang diambil daripada sabda Nabi ni, bermula sembahyang 5 waktu itu menghapuskan segala dosa yang dibuat antara tiap-tiap saat daripadanya. Orang yang sembahyang 5 waktu tu antara tu kita buat maksiat, iaitu dosa kecil, ia boleh menghapuskan dosa-dosa kita di antara tiap-tiap saat daripadanya. Malaikat dosa besar, sekabodoh dosa besar tak dapat tidak kena taubat. Tak ada dah. Dosa besar nak kena lagu mana? Kalau dalam hadis Nabi sebut tentang ancaman perbuatan ni, dosa besar lah jawapannya. Tentang ancaman neraka dah gini dosa besar lah. Macam contohnya bab riba. Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Nabi katakan kalau mu nak lakukan riba juga, maka istihad perang aku dengan Rasulku, kata Allah. Maka benda tu benda ancaman. Maka fahamlah itu adalah dosa besar. Maka tiada menghapus akan dia malaikat taubat. Dosa besar tak akan hapus malaikat dengan taubat. Maka berkata pula Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka atas segala kelakuan itu sayugianya bahawa seorang itu menghisap dia akan dirinya kena muhasabah lah pada tiap-tiap hari. Sebab itulah kita sebut dah sebelum ni kan, dalam bab mujahadatun nafsi dia ada muhasabatun nafsi, muhasabah. Kalau orang tabligh dia ajar kita ketika nak tidur, nak tidur, ingat dosa kita hari ni buat apa hari ni. Bayang je, litah je, cepat-cepat taubat. Kena ada muhasabah. Sebab menangguh-nangguhkan dosa ni, menangguh-nangguhkan taubat dosa pula. Tu ada muhasabah. Kalau muhasabah secara khas, biasanya Tok Guru dia suruh anak murid dia suluk 3 hari kadang-kadang, 7 hari kadang-kadang. Dia ada muhasabah pada tiap-tiap hari. Ingat nak tidur tu leng dulu. Aku dosa aku buat apa hari ni? Ada tak aku buat ngopak ke gini ke? Kena muhasabah. Lepas tu cek pula amal ibadat kita ada tak kurang. Kalau tamu muhasabah tu tak ada masalah. Hak dosa tu kena ada muhasabah. Hari ni benda apa aku buat orang? Ada tak aku buat sakit hati orang? Ada tak aku ngopak orang? Ada tak aku ada tu. Kena ada muhasabah tu setiap hari. Dan menghimpunkan kejahatan itu. Ada.
muhasabah iakan dirinya itu pada setiap hari dan menghimpunkan kejahatan itu dan bersungguh-sungguh dalam menolakkan kejahatan itu. Bila himpun dah dosa yang buat ni, dosa ni himpun belaka dah. Aku nak baiki dah, kena baiki dah. Nah, bersungguh-sungguh ia dalam menolak segala kejahatan itu dan membanyakkan membuat segala kebajikan hingga menghapuskan oleh segala kebajikan ini akan segala kejahatan itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.